الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati raikan juga kepada semua sekali, para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita bersama merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang kesempatan masa yang masih lagi diizinkan kepada kita untuk berada bersama-sama di dalam majlis ilmu. Selain daripada kita menjaga amalan kewajipan dalam kehidupan, maka kita menjaga perkara-perkara kebaikan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amalan yang istiqamah dalam hidup kita sehinggalah akhir hayat kita atas dunia ini, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pagi ini kita sambung dalam perbincangan kitab dosa-dosa besar, dan kita masih di dalam perbincangan bab dosa yang kelima. Dosa yang kelima daripada dosa besar iaitu berkaitan dengan dosa tidak menunaikan zakat, ataupun boleh juga disebut sebagai dosa menahan keluar zakat, daripada mengeluarkan zakat. Sama ada terlupa ataupun bila kata menahan ni dia sebenarnya
Bukan terlupa, kadang memang ada jenis setengah tu memang tak nak berzakat pun. Kan, memang dia tak nak berzakat. Dia kalau terlupa tu lain, tidak menunaikan zakat atau menahan keluar zakat ni, makna kata dalam keadaan dia sedar. Dia sedar, maksudnya dia memang tak nak menunaikan zakat. Baik, dalam pertemuan yang lepas kita bincang dan sedikit kita masuk sedikit dalam rujukan yang lain berkaitan dengan kita sentuh jenis-jenis harta pendapatan yang mesti ditunaikan zakat. Ini kalau kita ingat dalam perbincangan yang lepas, dia banyak jenis zakat yang kita boleh tunaikan. Cuma yang kita bincang lazim dengan situasi kita ni ialah zakat harta. Dalam zakat harta tu pula ada 4 jenis yang kita urai panjang dah, iaitu antaranya zakat harta penggajian dan upah kerja. Itu salah satunya, yang pertama. Yang kedua adalah zakat harta dalam bentuk pemberian ataupun sumbangan. Dapat pemberian hadiah dalam bentuk hadiah dan juga dalam bentuk sumbangan dengan jumlah yang besar yang boleh dikira sebagai zakat. Dan yang ketiga ialah zakat harta bagi kerja bebas, orang-orang yang berniaga ataupun dia mengambil keuntungan daripada perniagaan, walaupun perniagaan itu bukan dia punya perniagaan sendiri. Dia contoh jadi ejen, join ejen memasak, contoh. Bila jadi ejen, keuntungan dia satu komisen tinggi, kumpul banyak. Dia punya komisen sebulan boleh dapat lebih lagi daripada orang yang kerja biasa, kerja makan gaji ni, contoh. Jadi itu yang disebut di antara zakat harta kerja bebas. Dan yang keempat ialah zakat al-mustaghallat, zakat yang asalnya dia tak diwajibkan zakat, tetapi disebabkan dia boleh mendatangkan sesuatu pulangan ataupun ada pendapatan daripada hasil sewaan ataupun hasil kepada sesuatu. Contoh dia ada lembu tu zakat ternakan, tetapi daripada lembu tu dia perah susunya tu dia jual dan susu tu boleh mendatangkan hasil. Ada ayam dan ayam tu bertelur, jadi telur tu dijual, jadi supplier telur pula sebagai contohnya. Jadi hasil daripada ayam tersebut, dia jual telur ayam tu. Baik, itu di antara yang pernah kita bincangkan pertemuan yang lepas. Baik, kita masuk sikit di antara daripada kitab muka surat 25, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana pada ayat 25, wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang bermaksud, dan ingatlah kecelakaan besar bagi golongan musyrikin, iaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, yakni untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan kufur ingkar pula akan adanya hari akhirat. Ini cerita ayat tentang kecelakaan terhadap orang-orang yang mana tidak mahu menunaikan zakat dalam kaedah untuk membersihkan jiwa dan juga harta bendanya. Baik, rasa ni dah baca dah kot, surat 25 kan? Okey. Kita sambung muka surat 27. 7 kan? 7 Okey. Muka surat 27. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mahu menunaikan zakat dan berkata, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Yang bermaksud, demi Allah, jika mereka menghalangku daripada mengambil zakat, yakni walaupun daripada anak kambing kecil yang dahulunya mereka berikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya pasti aku akan perangi mereka kerana dengan keengganan itu. Ini pun juga di antara kisah berkaitan dengan orang yang tidak mahu menunaikan zakat. Sebab ada pernah berlaku, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu ketika di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
pada ketika itu para jemaah dirahmati Allah sekalian, ada sahabat baginda Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia ni terlupa untuk membayar zakat. Zakat ni adalah zakat fitrah. Dia terlupa bayar zakat fitrah sampailah selesai daripada solat Aidil Fitri. Bila dia teringat, lalu dia menjual ambil seekor unta, dia jual. Hasilnya itu dia nak berikan kepada hasil daripada jualan tersebut, nak guna untuk memerdekakan seorang budak sebagai gantinya. Sebab dia terlupa untuk zakat tersebut. Dan Sayyidina Uthman jumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, adakah kelebihan ataupun pahala yang aku lakukan ini bagi menggantikan zakat ini sama menyamai dengan zakat fitrah yang sepatutnya aku tunaikan? Lalu Rasulullah kata, dengan walaupun bukan satu orang budak yang kau merdekakan, jangan kata satu orang, 100 orang sekalipun masih tidak dapat menyamai dengan pahala ataupun kelebihan bagi orang yang menunaikan zakat fitrah. Tapi dalam masa yang sama, Sayyidina Uthman ini terus lakukan perkara tersebut sebab masa itu dia rasa sedar dan dia tahu yang dia terlewat ataupun terlupa untuk membayar zakat fitrah. Dia sampaikan tak gitu, nak cerita tentang kelebihan ataupun besarnya pahala bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi dalam hidup kita ni, kalau ada apa pun yang sepatutnya kita boleh tunaikan zakat, akan tengok bahagian-bahagian mana, maka tunaikan zakat. InsyaAllah niat kita bila buat begitu, rezeki ni pun Allah akan beri kadang-kadang daripada sumber yang kita tak sangka-sangkakan. Kan ada kisah kadang tu kita jumpa pemandu Grab, dia bawa Grab food. Dia bawa Grab food yang kalau ikutkan dia ni tak layak pun untuk tunaikan zakat. Tak layak untuk tunaikan zakat sebab kategori ini tak masuk dalam kategori yang layak. Tapi dia rasa kesedaran diri dia, dengan apa yang dia buat tu dia rasa nak bagi juga zakat. Lalu bila dia bagi tersebut, dia pergi dekat sebuah zakat di Pulau Pinang. Bila dia bagi tersebut, selepas daripada tu rezeki yang lain dia dapat melimpah-limpah. Melimpah bukan setakat Grab food saja, dia dapat rezeki pekerjaan yang lain. Sebab sebelum tu memang dia kerja bawa Grab food saja full time. Jadi nak sebut berkaitan dengan kelebihan orang yang berzakat. Sebab tu kadang kita tengok orang-orang yang berjaya, orang yang hebat ni semua, mana kalau kita duk sembang ni mesti ada something, ada sesuatu, terutamanya dari sudut zakat-zakat yang dia berikan. Cuma dalam bab zakat ni pun dia ada juga kalau perbincangan yang lebih khusus dalam hukum fiqah, macam mana pula dari sudut zakat yang diberikan kepada ahli keluarga. Maka ada setengah orang kan dari zakat, tapi nak bagi dekat keluarga, dia fikir baik bagi dekat keluarga daripada bagi dekat orang luar. Kalau orang tu yang bukan di bawah tanggungan dia, tak apa. Kan? Selagi dia di bawah tanggungan, itu yang tak boleh. Kalau tidak bermaksud golongan yang layak sepatutnya untuk zakat itu tak sampai betul-betul. Anda bayangkan family, kita ada anak-anak yang sepatutnya kita di bawah tanggungan, kita, tapi kita bagi dia untuk zakat tersebut. Dia tak sampai betul-betul mencapai maksud kepada zakat. Tetapi walaupun keluarga luar sedikit daripada tanggungan kita, maknanya kata yang jauh, ada contoh macam belah-belah anak saudara ke, anak buah yang lain ke, yang bukan di bawah tanggungan kita, itu boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya kita carilah yang lebih meluas lagi yang di luar. Kalau untuk dalam family ni, kita bagilah dalam bentuk kaedah yang lain, sedekah ataupun hadiah. Sedekah hadiah pun tengok juga kan, kalau kita nak bagi sedekah, adakah dia tu jenis orang yang betul-betul layak untuk menerima sedekah. Kalau tidak layak, dia tak boleh dinamakan sebagai sedekah. Dia dinamakan sebagai hadiah sahaja. Tak boleh bagi sedekah. Contoh, kadang biasa kita duk bagi-bagi, ni ambillah ni sedekah. Sedangkan orang tu dia bukan kategori yang layak pun untuk terima sedekah. Tapi kita tujuan bagi tu, ni ada hadiah sikit. Cuma bila zaman kita ni, gitulah beza pada istilah. Bila hadiah ni dia nampak lain. Hadiah tak surprise pun. Kan nampak hadiah tu macam surprise, berbungkus ke, macam hamper sikit kita. Tapi contoh kalau makanan, ni hadiah sikit, dia rasa macam pelik. Hadiah gini hadiah.
Sebab bagi kita nampak hadiah tu besar. Kita nampak bila bagi macam kecil tu atas nama sedekah. Sedangkan itu adalah termasuk hadiah. Sedekah pada golongan orang-orang yang tertentu. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya saya. Sebab ada juga macam orang datang pun kita bagi dekat anak, tapi dia kata dia sedekah kat budak-budak dia macam tu kan. Jadi kita nak betulkan dia, jadi sebut salam macam mana? Betul. Macam tu juga biasa, memang ada juga pernah jadi. Kadang saya pergi biasa macam tu sebab kita nak betulkan tu, kita just sebutlah saya kalau sedekah ni saya tak boleh terima. Kalau sebut hadiah tu saya boleh ambil. Dia gitu. Biasa memang kadang banyak, betul, banyak yang sebabnya kita hari ni dah terbiasa dengan kita terfikir begitu. Bagi je sedekah, bagi je sedekah. Tapi bila istilah yang sebut sebagai hadiah tu bahagian yang lain. Kan bila saya terbagi, nak ambil sedekah, kan contoh makanan kan datang rumah kita, ambil ni sedekah sikit. Sedangkan kalau ikutkan yang sebenarnya, kita tengok ini bukan sedekah. Kalau sedekah mudah saya biasa kadang sebut itu. Ada juga orang mai bagi ada. Kalau sedekah saya tak boleh nak ambil, kan? Tapi kalau hadiah boleh terima insya-Allah. Sebab itu sebagai hadiah lah kiranya. Cuma kalau macam orang tu kita sebut itulah. Tahu kalau sedekah ni saya tak boleh ambil ni. Buat-buatlah gurau ke nada ni ke, jangan straight sangat. Saya tak boleh ambil, saya tak boleh ambil. Nanti nampak sombong pula. Kan? Makna kata dalam masa sama kita pun nak bagi tahu dekat dia. Dan beritahu dia hadiah niat dia. Okey, baik. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya Allah Taala berfirman, "Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Yang bermaksud jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka melalui kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Bagi Allah jualah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Baik. Ayat ini di antara sedikit sebanyak menceritakan berkaitan dengan balasan kepada orang-orang yang bakhil untuk menunaikan zakat di dalam kehidupannya. Tetapi dia sebut secara umum bakhil terhadap harta benda, terhadap harta benda. Cuma dalam konteks zakat ini dikhususkan, yang dipecahkan harta benda itu antaranya termasuklah bahagian zakat yang perlu ataupun wajib ditunaikan. Cuma ayat ini sebut dalam bentuk yang general. Sebab apa? Nak bagi tahu jangan dalam hidup ni ada ketikanya sampaikan jadi rasa sayang sangat dekat harta untuk memberi. Itu secara umum ayat ini sebut. Cuma dalam tafsiran yang lain ada juga dari sudut bakhil dengan harta benda dikategorikan salah satunya adalah dalam bentuk pemberian zakat. Bakhil nak bagi zakat, tapi umum dia dari sudut harta benda. Waktu kadang-kadang Allah uji waktu kita tengah ada harta. Waktu time tak ada, kita boleh sebut macam-macam. Ni kadang-kadang Allah uji dalam hidup kita. Kan waktu time tak ada ni, macam-macam kita sebut. Kita doa, ya Allah, waktu kalau aku diberikan harta yang banyak, aku nak bersedekah banyak dengan harta yang aku ada. Waktu kalau engkau berikan rezeki yang lebih, aku nak berinfak, aku nak berzakat dalam kehidupan dengan sebahagian sikit daripada harta yang aku ada. Kita sebab apa? Waktu tu belum dapat lagi. Tapi ketika Allah uji keadaan kita dah dapat, ada ketikanya jadi terlupa pula balik. Jadi terlupa. Tengok-tengok 1-3 dalam bank ada 5 angka contoh. Kan dia ada cek, ada 5 angka. Masa tu tiba-tiba jadi lupa dah yang nak sedekah tadi.
Jadi lupa dah. Contoh dia plan, kalau ada ni 5,000 nak bagi untuk wakaf pembinaan macam-macam lah, sekolah ke, surau, masjid dan sebagainya, 5,000. Tiba-tiba Allah bagi terus satu amount yang besar, tengok-tengok bukan 5,000 jadi RM5. Terbalik dah. Jadi terus berkurang, berganda pula kurangnya tu para jemaah sekalian. Jadi sebab tu kadang-kadang Allah uji dengan apa yang keadaan hidup kita ni para jemaah sekalian. Macam tu juga dengan sihat tubuh badan. Waktu kita sakit, kita minta suruh, ya Allah bagi sihat. Walau diberikan waktu kesihatan tersebut, aku akan jaga kesihatan ini untuk dekat denganmu ya Allah. Tapi bila Allah daripada sakit tu Allah bagi sihat balik, maka pada ketika itulah nak membuktikan adakah kita betul-betul buat ataupun tidak. Bila dah sihat tu jadi terlupa balik, sebab dah dapat kesihatan yang asal balik semula. Jadi sebab tu kadang benda ni semua peringatan sama-sama untuk diri dan juga kehidupan kita. Dan sedangkan dalam ayatnya cerita juga, orang-orang yang bakhil itu ada setengahnya dia sangkakan bahawasanya dengan sikap itu adalah baik bagi dia. Orang setengah dia fikir macam mana, walaupun aku ada duit, dalam masa yang sama aku tidak memberi pada orang lain, tetapi untuk perbelanjaan ahli keluarga sahaja. Rasa itu sudah mencukupi. Betul, dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW sendiri pun ada cerita berkaitan dengan apa dia, pemberian sedekah yang terbaik adalah di kalangan ahli keluarga. Ini nanti kita akan sampai pada satu topik yang cerita berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Itu ada dalam tajuk tu, dia bincang sedikit sebanyak berkaitan macam mana sedekah yang kita berikan kepada orang luar, dalam masa yang sama sedekah yang diberikan dalam ahli keluarga. Ada setengah ni orang-orang yang bakhil, dia rasa tak apa dah, cukup dengan ahli keluarga dia bagi ada banyak pemurah kita dekat kalangan ahli keluarga. Tapi dekat luar tolak tepi. Tapi dalam hati betul dia ambil dah pula dengan hadis Nabi itu sebagai hujah. Setengah benda ni kadang jenayah dalam menggunakan ayat Quran dan jenayah dalam menggunakan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam masa yang sama berbeza daripada sudut tujuan dia yang sebenar. Betul dah hadis Nabi ada sebut itu, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada ahli keluarga. Tetapi bukanlah bermaksud tak boleh nak sedekah kat luar. Boleh juga sedekah kat luar, tapi dalam masa yang sama, kalaulah kamu memberi di luar itu banyak, tapi ahli keluarga, adik-beradik ada yang terkontang-kanting, itu yang nak sebut hadis tu tekankan supaya kita memberi yang terbaik kepada ahli keluarga. Duk bagi-bagi luar, dalam family adik-beradik punya dah susah, tak pernah bagi langsung ataupun buat tak indah sahaja. Itu kalau orang tujuan ni betul tak apa. Yang jadi masalah bila golongan-golongan yang bakhil, dalam hati dia ni niat dia memang lain, tapi dia gunakan hadis tu sebagai hujah. Saya bagi family je, cukuplah dekat family, tak payah kat luar. Itu yang paling utama. Sedangkan dalam hati dia ni ada perkara yang disebut sebagai sifat bakhil, kedekut tersebut. Hari ni banyak sangat berlaku jenayah-jenayah ayat-ayat Al-Quran, kan? Contohnya apa dia? Jumpa roadblock, baca ayat surah Yasin, kan? Waja'alna min baini aydihim sada. Ambil ustaz daripada kisah hijrah yang Nabi tahu pasir, akhirnya jadi tak nampak, orang semua tidur, kan? Tak dapat nak tangkap Nabi. Betul, kisah tu memang ada, ayat tu ada, tapi janganlah jadikan itu hujah utama, kan? Tak ada tujuan, tak ada dia punya silsilah turun ayat untuk guna pada JPJ, tiup pada polis tu. Itu kita yang lebih guna benda tu. Tapi kalau nak cuba, kadang nasib-nasib lah para jemaah sekalian. Jangan ambil itu sebagai poin utama sangat. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang seterusnya diriwayatkan daripada Nabi SAW yang bersabda tentang orang yang enggan menunaikan zakat. Man mana'aha fa inna akhizuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Yang bermaksud, sesiapa yang enggan menunaikan zakat, maka kami akan mengambilnya, yakni kadar zakat itu serta separuh daripada hartanya, sebagai satu kewajipan
daripada segala kewajipan yang ditetapkan oleh Tuhan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai daripada riwayat Baz bin Hakim daripada bapanya, daripada datuknya. Ni jenis kalau daripada an ni tentang kalau kita belajar ilmu hadis, seronok kita akan jumpa ni. Lagi-lagi kalau jenis belajar ada talaki dan bersanad. Bersanad bila contoh biasa yang banyak guna sanad ni kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, bila habis belajar tu akan dapat satu sanad daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Maknanya atas daripada siapa yang kita belajar, lepas tu sebelum dia tu lagi, atas lagi. Jadi contoh kalau macam bacaan talaki sanad tu dia daripada atas an sampailah bawah. Ini makna periwayat asas daripada atas pertama sekali sampailah akhir dan sampailah kepada yang mana dia meriwayatkan hadis tersebut. Itu di antara dalam ilmu hadis. Baik, yang berikutnya daripada hadis diriwayatkan daripada Yahya bin Abu Kasir. Beliau berkata, Amir al-Muqaili menceritakan kepadaku bahawa bapanya memberitahunya, beliau mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun musallatun wa dhu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi wa faqirun fakhur. Yang bermaksud 3 golongan terawal yang akan masuk ke dalam neraka. Pertama adalah pemerintah yang kejam. Yang kedua, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah, yakni zakat pada hartanya. Dan yang ketiga, fakirun fakhur, orang kafir yang sombong. Baik, hadis ni jelas direct disebutkan kepada kita bila Abu Hurairah sebagai yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna itu di antaranya adalah hadis yang sahih para jemaah sekalian. Dalam hadis ni cerita tentang salah satu yadkhulun nar, perkara 3 golongan yang pertama sekali akan dimasukkan di dalam api neraka. Siapakah jenisnya? Yang pertama adalah amirul musallatun, pemerintah yang kejam. Maksud pemerintah yang kejam dari sudut pelbagai aspek dan dalam bentuk yang umum. Kejam dari sudut tindakan, kejam daripada sudut apa dia yang dilakukan tindakan itu terutamanya. Yang kedua dari sudut mungkin, dari sudut kata-kata apa yang disebutnya yang menjadikan orang di bawahnya rasa teraniaya. Apatah lagi dari sudut perbuatan. Dan pemerintah ini juga ditafsirkan bukanlah di dalam sebuah negeri ataupun sebuah negara sahaja. Apa sahaja yang disebut sebagai amir, yang dimaksudkan amir itu adalah sebagai ketua. Dalam pekerjaan kita sebagai ketua. Di dalam apa sahaja kita yang mengetuai sesuatu tersebut, maka janganlah bersikap musallatun, iaitu kejam, menzalimi orang-orang yang di bawahnya. Baik, itu golongan yang pertama. Yang kedua, di antara 3 golongan yang awal dimasukkan dalam neraka ialah wazu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah, yakni zakat pada hartanya. Nak sebut zakat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya sebab itu disebutkan ini kepada siapa dia? Golongan-golongan yang berharta, golongan-golongan yang memang betul-betul layak. Sebab itu dalam awal ayat perbincangan bab zakat ini disebutkan di antaranya inilah ujian dari sudut harta dan juga dari sudut jiwa. Ujian dari sudut harta, kita nak keluarkan harta, tapi sebelum kepada harta dia menguji kepada jiwa. Bagaimana bila Allah beri dengan kelebihan, ada dengan kekayaan, jiwa ni rasa macam mana nak keluar ni untuk tunai zakat. Kadang duk rasa berat. Keuntungan setahun berjuta macam tu. Orang bisnes perniagaan besar, berjuta-juta dalam tempoh setahun. Nampak banyak dah bisnes untung berjuta para jemaah sekalian. Dalam masa sama duk kira-kira nak keluar zakat pun banyak juga. Nak keluar zakat puluh ribu juga, contoh para jemaah sekalian. Nak keluar berpuluh ribu. Waktu
itulah akan teruji dengan jiwa dulu sebelum harta duit tu nak keluar. Pertama dia akan main dekat jiwa perasaan kita. Nak keluar duk kira-kira tengok, wih banyak juga, 10,000 juga nak kena keluar zakat ni. Nampak untung banyak tapi nak keluar pun banyak juga rasa. Dia rasa 10,000 untuk nak keluar tunaikan zakat tu pun rasa banyak juga. Jadi ni duk main. Jadi sebab itu kadang-kadang yang Allah uji dengan perasaan yang rasa akhirnya jadi bakhil, akhirnya jadi rasa nanti dululah, biar dululah. Benda-benda yang macam ni yang kadang-kala kena beringat dalam kehidupan kita. Kan lagi-lagi kalau memang ada keuntungan gitu yang sepatutnya kena tunaikan zakat. Baik, itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW, awalul salasati yadkhuluna an-nar, 3 golongan awal masuk dalam syurga ialah fakirun fakhurun, orang-orang yang fakir dan yang sombong. Fakir dah lah fakir, lepas tu sombong pula para jemaah sekalian. Jenis gini pun ada dalam hidup, ada para jemaah sekalian. Apa di antara jenis dia fakirun fakhurun? Dia fakir ni bahasa mudah dia miskin, dalam masa yang sama dia sombong. Dia bukan dari sudut percakapan, kadang-kadang dari sudut perbuatannya. Allah uji dalam keadaan kemiskinan, Allah uji dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dah kehidupannya begitu, dalam masa yang sama tak nak pula sujud dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fakirun fakhurun, malang di dunia dan malang di hari akhirat. Bukan kita nak rendah golongan-golongan ni, tapi nak sebutnya para jemaah sekalian, yang paling rugi dan malangnya jenis begitu. Allah uji dah susah dunia, patutnya kita boleh jadi dekat dengan Allah. Itu secara asas fitrahnya. Tapi ada jenis juga, wallahu alam, macam mana hati perasaan dia rasa. Dia rasa dia susah, tapi tak nak jaga hak kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada setengah tu pula, hidup dia susah, dalam masa yang sama dia beramal ibadat, dia duk jaga amal ni sampai satu tahap, sampai satu tempoh masa, dia rasa tak ada apa-apa perkembangan dalam hidup. Akhirnya dia berhenti daripada menjaga kewajipan tersebut. Ni jenis gini, minta benda ni semua, satu dia minta Allah kuatkan hati kita apa-apa keadaan hidup. Apa-apa keadaan hidup senang, biar Allah kuatkan hati. Waktu senang tu kita masih boleh dekat dengan Allah. Yang kedua, biar Allah kuatkan hati, waktu susah pun kita boleh dekat dengan Allah. Sebab dua-dua keadaan ni boleh jadi beza. Boleh jadi hati tak kuat, waktu senang jauh dengan Allah. Boleh jadi tak kuat hati ni, waktu susah pun jauh dengan Allah. Waktu susah terutamanya, pada duk jaga, tiba-tiba rasa duk tengok-tengok macam tak ada apa pun, baik tak payah solat pun tak apa, sedangkan kehidupannya dah begitu. Itu sebab saya dah pernah sebut, dalam bab kita lakukan amal ni, jangan kita meletakkan dia punya kelebihan ataupun ganjaran-ganjaran itu sebagai perkara tujuan yang paling utama sekali untuk sebab kita beramal. Kalaulah kita letakkan kelebihan ganjaran itu sebagai tujuan utama untuk kita beramal, sampai satu masa, yakin dan percayalah, kita akan rasa putus asa, akan rasa letih dalam beramal. Sebab apa? Kita letakkan kelebihan itu jadi keutamaan. Contoh, apa dia? Bersedekah. Bila sedekah, kita yakin percaya Allah akan gandakan rezeki tersebut dengan sedekah. Lagi-lagi sedekah ni pada infak jalan Allah, infak untuk berjihad, untuk pembinaan dan sebagainya. Baca pula ayat Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap yang diberi itu akan menghasilkan 7 tangkai. Setiap dari 7 tangkai satunya akan menghasilkan lagi tangkai-tangkai yang lain. Maknanya nak sebutnya banyaknya dengan sedekah yang diberi. Jadi kita tahu kelebihan tersebut, tapi ada setengah tu bila lakukan, aku buat sedekah sebab nak dapatkan benda tu. Kalau tidak, aku takkan buat. Jadi bila dia buat, sampai satu tahap, satu masa, Allah akan uji. Allah akan uji bagi sedekah, tapi hidupnya macam tu saja. Bila jadi keadaan yang begitu, itu yang bimbang. Takut pertama, dia putus asa di pertengahan jalan. Rasa, tak ada apa, tak payahlah sedekah. Sedekah pun macam tu juga. Kadang sedekah ni Allah uji, lagi keadaan di sebaliknya. Kan, makin sedekah, ingatkan makin berharta lagi, bertambah lagi banyak. Tapi ada ketika Allah uji dalam hidup seorang
seseorang tu makin bersedekah, makin susah lagi dalam hidupnya. Allah uji para jemaah sekalian, nak tengok macam mana kekuatan hati dan diri kita. Tapi kalaulah kita lakukan amal dengan tujuan untuk Allah redha, ya Allah redalah dengan amal yang aku buat, insya-Allah kelebihan-kelebihan yang lain itu akan menyusul, dan kita takkan rasa letih dan putus asa di pertengahan jalan. Contoh sama macam nak jaga perasaan orang. Nak jaga perasaan orang dalam hidup ni letih para jemaah sekalian. Nak jaga perasaan orang tu, berapa ramai keliling orang yang dalam kehidupan kita ni yang kita nak kena jaga. Mula daripada keluarga, lepas daripada keluarga, kawan tempat kerja, kawan dekat situ, kawan dekat sini, kawan dalam persatuan, kawan dalam taman, kawan dekat sekolah dulu lama dan sebagainya. Semua kita nak jaga. Tapi kalaulah kita menjaga itu hanya sekadar tujuan nak jaga hati perasaan, sampai masa kita akan rasa letih. Letih, perasaan kita pun tak terjaga. Perasaan kita pun tak jaga, nak jaga hati perasaan orang. Betul lah kita usaha, tapi sampai masa ada ketika ni rasa, aku puas sungguh nak jaga, tapi orang tak ada nak jaga perasaan aku. Sampai tahap dia jadi rasa gitu. Tapi kalaulah kita jaga perasaan itu atas sebab itu adalah suruhan daripada Allah untuk menjaga silaturahim, maka kita akan lakukan dalam keadaan okey. Tak apalah orang tak ni pun tak apa, sebab yang penting aku jaga sebab silaturahim ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dalam bab kita nak menjaga persahabatan, pertalian silaturahim. Jadi nak sebutnya, itulah sikap orang-orang yang disebut wa faqirun fakhurun, iaitu orang-orang yang fakir dan yang sombong. Fakir lagi sombong. Makna sepatutnya kehidupan asas fitrah kita tidak dalam keadaan yang demikian. Baik, yang seterusnya hadis yang terakhir di dalam bab zakat. Diriwayatkan daripada Syarik dan perawi selainnya, daripada Abu Ishaq, daripada Abu Al-Ahwas, daripada Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, katanya umirtum bis salati waz zakati faman lam yuzakki fala salata lahu, yang bermaksud kalian diperintahkan supaya menunaikan solat dan mengeluarkan zakat, maka sesiapa yang tidak menunaikan zakat tiadalah nilai pada solatnya. Sebab itu kalau kita lihat di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran yang diletakkan perintah itu bersekali dan tidak terpisah adalah wa aqimus solat wa atuz zakah. Kita akan jumpa ayat ni, carilah dalam Quran, dia akan bersekali kedudukan perintahnya. Wa aqimus solat mesti ada wa atuz zakah. Kita tak jumpa wa aqimus solat, lepas tu sedang ada ayat lain, hujung barulah ada wa atuz zakah. Sama macam kalau amar ma'ruf nahi munkar, wal amaru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ayat yang lain pun walaupun dalam bentuk yang lain, tapi ada perkataan tersebut dia mesti sekali, al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kita takkan jumpa amar ma'ruf dulu, lepas tu ada ayat-ayat yang lain, lepas tu barulah nahi munkar. Bermaksud ini di antara bentuk-bentuk suruhan yang perlu disekalikan dalam kehidupan. Buat baik betul, dalam masa yang sama jangan tinggal cegah yang munkar. Tak boleh baik saja, mungkarnya tak cegah pun tak boleh juga. Termasuk samalah juga cegah mungkar saja, ajak buat baik tak nak. Jadi benda ni kena sekali. Sama solat dan zakat. Nak solat je, zakat tak nak, mana boleh. Nak zakat saja tapi saya tak nak solat pun tak boleh juga. Dia ibaratnya contoh, maka pen tak ada, bukan nak tulis, nak bagi dia punya, orang kata simbolik untuk nampak. Contohlah, anggaplah ini marker pen walaupun botol air. Kan ustaz dia tak betul, botol air kan marker pen. Contoh marker pen. Dalam pilar asas kita rukun Islam ada 5. Dalam 5 ni mengucap syahadah, lepas tu mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan haji. Kita pegang antara marker pen ni atau botol ni 5 tersebut. Inilah yang akan jadi kuat, pegangannya akan jadi kukuh. Tapi kalau haji ni terlepas, haji ni tak terbuat, tak tertunai, masih kukuh lagi, masih boleh ada lagi. Sebab haji ni pun kalau kita akan lihat dalam bab berkaitan dengan haji, kita belum masuk lagi dalam bab kewajipan untuk orang yang menunaikan haji. Dia ada syarat. Kalau selagi tak sebut syarat,
kenapa tak jadi masalah untuk tidak menunaikan haji? Sebab syarat kemampuan tu belum sampai. Ini bab haji. Puasa Ramadan, dia masuk bab dengan puasa Ramadan ni, dia dah jadi goyang kalau tak jaga. Makna kata ni asas hukum Islam itu. Zakat pun apatah lagi tak buat, makna kata benda ni asal dia dah jadi tak seimbang. Dan apatah lagi bab solat dan syahadah. Bila habis dua benda ni, maka akan terjatuh kita punya botol air ataupun maka. Jadi nak sebutnya, tidak ada pegangan asas yang kuat kalau tak lengkap kelima-lima ni. Cuma kalau bab haji ni, okey lagi nak, bukan okey nak kata tak payah buat pun tak apa. Dia syarat betul-betul haji tu mesti kena tengok dulu. Tapi sampai pada zakat, angkat satu je dia dah jadi goyang. Angkat lagi bab tentang puasa Ramadan pun dia dah jadi goyang. Apatah lagi yang besar, syahadah dan solat. Angkat solat, satu jari jadi tak seimbang lah. Habis syahadah ni, dia akan jatuh. Gugur habis tentang bab pilar asas dalam rukun Islam itu. Jadi itu benda yang mudah kita nak faham berkaitan dengan zakat dan rukun-rukun Islam yang lain. Baik. Tu pedagogi dalam pembelajaran, baru dapat belajar sambil para jemaah sekalian. Makna kata macam kita mengajar lah. Mengajar jenis mengajar kalau dulu okey lah. Zaman dulu bila duk tulis rukun Islam 5 perkara, yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, 5. Okey, semua duk sebut okey. Zaman sekarang punya kaedah dia jadi kena berubah. Jadi kena buat duk ajar-ajar tak boleh. Dia boleh tapi sekejap je sangat. Dia jenis kena main dengan ambil marker pen, tunjuk batu asas, nasihat tidak murah duk sebut seperti itu. Tapi nak kena bawa betul-betul replika benda ni, kena pusing. Dia macam tu. Dan bentuk-bentuk yang praktikal ataupun yang dia nampak dalam bentuk pergerakan. Baru dia jadi gitu. Baik. Nak pula kamu mengajar orang tua. Dia kena benda orang kata apa? Toolkit dia, peralatan dia. Peralatan. Okey, baik. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, itu habis tentang bab berkaitan dengan zakat. Baik. Ya saya. Okey. Kita tak ada duit. Bila dah ada duit, kita bila pergi duit aku nak bagi sana di sini. Itu termasuk dalam nazar. Nazar tak? Belum, bukan. Ya, betul. Nazar memang spesifik kita sebut. Memang kita spesifik tanyakan, aku nazar anak lulus SPM straight A nak bawa pergi umrah. Kan contoh, nak bawa anak sekali pergi umrah. Ada benda-benda tu. Dia sebab anak dia bukanlah kata tak cerdik, tak pandai, tapi sebab keputusan-keputusan yang lepas dia tengok ujian, tengok ni nampak macam tak boleh ni. Tapi dia bernazar. Maknanya benda yang kalau benda tu berlaku, di sebaliknya berlaku, itulah nazar dia. Kadang sebab tu nazar dia pun hati-hati, jaga-jaga juga tengok benda. Jangan ikut senang kita, walaupun kita nampak benda tu macam takkan jadi ni. Anak exam ujian biasa tak pernah pun dapat slip A itu, nak 1 A pun payah. Tiba-tiba nazar kalau dapat 4 A pun tak apalah, sebab memang jadi payah nak dapat A. Dapat A payah, dapat 4 A pun tak apalah, nazar nak bawa sama pergi buat umrah. Dia pernah berlaku gitu. Dia nazar itu sebab dia rasa anak dia macam tak boleh go. Jadi dia nazar 4 A pun tak apa, bukan straight A, 4 A pun tak apa. Tiba-tiba betul-betul keluar, kerana Allah uji benda apa yang kita sebut. Keluar betul-betul dapat A, dapat 5 A. Dah dia ni pula nak pergi umrah ni pula, bukan orang kata boleh terus pergi gitu. Boleh terus pergi gitu, makna kata tengok keluar, sudah pening kepala dia. Nak kena bawa juga. Dia tanya, macam mana benda ni nak kena buat ya? Saya ni nak kata mampu betul-betul kalau dia pergi tu, tidaklah, tapi nak kena tengok juga. Pula dah. Sebab apa? Saya ni tak sangka lah Ustaz, anak saya tiba-tiba dapat 5 A. Sebab biasa ujian PSM memang tak pernah dapat A, tiba-tiba pula boleh dapat. Itu yang saya nazar macam tu. Sebabnya dia memang sebelum ni tak pernah dapat pun. Jadi bila keluar gitu, tanya pening kepala. Cuma dalam kaedah gitu, tanyalah lain secara detail yang baik. Nasib baik mujur nazar tu dia sebut general. General maknanya tak melibatkan waktu-waktu yang tertentu, masanya bila, bulan berapa, tahun bila. Tanya, mana ada sebut nazar tu, ada sebut tak sekali bulan bila nak pergi? Tak ada sebut lah bulan. Tahun tak ada. Sejak sebut general kan, maknanya nak buat pergi umrah. Kalau gitu tak apa, selamat lagi. Tapi mesti kena bawa juga. Mesti kena bawa. Nak tak nak kena bawa, tunaikan nazar.
Cuma selamat sebab apa? Tak kisah tahun bila. Tapi jangan sengaja dilewatkan, jangan ambil lengah pula. Tak apalah, pergilah tahun-tahun bila pun, bukan tahun ni tak apa. Kau kalau tak sempat masa terlepas tak boleh juga. Maknanya kena usahakan untuk disegerakan. Sebab itu kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam masa lama tak kisah umur. Maksudnya disebutlah aku nazar kalau macam tu, aku nazar. Dia sebegitu umumnya. Saya sebut nazar kalau anak dapat 5A ni, saya nak bawa dengan anak sekali pergi umrah. Gitu. Cuma selamat itulah dia bentuk general. Bila general ni tak apa pun ada masa lagi, insya-Allah kumpul, cari sikit, tengoklah bulan bila ke tahun bila sesuai ada rezeki kena bawa selesai. Tapi jangan bila umum ni pun dilengah-lengahkan. Dengan tujuan niat kita nak lepas nazar tak boleh juga. Gitu. Baik, ayat Wan. Okey. Dia dah bayar kat dia. Tapi dia sendiri tak mampu nak bagi. So, dia faham. Kat kita dah cakap itu. Ya, betul. Tapi itu antara dia selagi ni lah dia nak pergi dah pasal dia tak sihat tak. Ya, betul. Kita dah nazar, kita lepaskan untuk bahagian kita tak apalah. Mungkin dia tak mampu tu kesihatan. Maka biasa kalau ada ni kesihatan lah. Dia antara tu je. Dari sudut kemampuan ni, keuangan, kesihatan. Ataupun satu lagi, masa. Wang, sihat, masa. Ada jenis duit ada, sihat pula tak sihat. Tapi ada yang sihat tubuh badan, duitnya tak ada lagi. Ada yang duit ada, sihat ada, masa pula tak sempat. Baru ni ada jumpa, kesian. Ada seorang pakcik dekat Shah Alam. Ada nak pergi rumah dia, dia tanya untuk nak pergi umrah. Sebab ada orang sponsor. Orang bagilah 3,000 masuk dekat dalam akaun. Lepas tu masa kuliah bulanan yang lepas tu, jumpalah dia sebab dia jemaah kat masjid tu. Jumpa dia dekat Haji, apa nama ni, macam mana untuk pergi tu, confirm ke? Sebab ada bawa lah brosur sekali, nak terus bincang tarikh sebab dia tanya. Jadi dia tak ada WhatsApp. Jadinya memang kena face to face lah jumpa. Dah 70 lebih. Jadi bila jumpa kata, ni agak sekarang, punya kata, nanti dulu lah kau. Kenapa? Sebab waktu kesian sungguh. Kata tak tahu, dekat dalam bank jadi yang 13,000 orang duk bagi tu hilang. Duk bagi hilang. Sebab apa tu? Tanya. Dia dah berusia. Handphone telefon biasa. Tanyalah, dia ada dapat ke dekat mesej macam apa-apa. Itulah rasanya ada. Sebab lepas tu ada macam tertekan. Lepas tu bank ada call. Pakcik ada keluarkan duit ke? Jumlah mahal sekian-sekian ribu. Saya tak ada keluarkan duit. Sudah, makna dah terkena. Scam lah. Dia dapat mesej, dia tekan. Sebab dia tak tahu. Dia kata, saya tak tahulah dapat mesej itu. Tengok ada macam tekan tu, saya tekan je dah. Jadi bila tekan tu, tengok lepas tak lama selama hari tu, bank call. Ada keluarkan duit. Dia tak ada keluarkan duit. Rupanya dah habis hilang. Kesian pada mas sekalian. Baik, ada jenis gitu yang Allah uji. Macam-macam. Bank Islam betul. Semalam saya Ya. Saya pelik selama ni saya pakai transaksi okey je buat online. Tapi saya pun tak boleh. Pakai password semua tak boleh. Dia kata rujuk bank. Rupanya bank Islam sekarang more than 60 wajib kena pergi bank. Dia akan bagi security code ke. So saya kena tunggu Ada lagi. yang tak boleh online transaction. No, dia tunggu di sana, register, dia akan bagi security code. Ah. Tunggu lagi 3 hari, dia 60 above. Oh. Dah ramai sangat. Ya. Mungkin. Sebab tu sekarang banyak bank mula Maybank. Lepas tu sekarang bank muamalat pun dah start. Dia tak gunakan OTP. Dia tak gunakan OTP. Dia guna jenis secure untuk approve saja. OTP banyak kerja scam ni laju buat kerja. Dan ini pun sistem approve ni pun yakin percayalah jenis scam ni cepat je. Dalam masa minggu dia dapat catch up balik sistem yang bank guna untuk dia dapatkan buat kerja balik. Sebab sebelum ni jenis OTP memang bahaya dah sangat sekarang. Jenis apa nama, jenis yang buat call cakap cik bacakan ni nombor OTP ada dapat daripada sekian-sekian, dia sebut dah juga daripada Maybank. Lepas tu bank ni tahulah jenis kalau Maybank ni dia takkan call dan dia takkan tanya nombor OTP, dia takkan minta. Sebab itu benda yang bahaya. Bagi je habis semua. Jadi sebab tu sistem OTP Maybank, bank muamalat mula-mula kita kena buat dalam sistem. Dalam sistem kita register, dia jenis sistem approve. Kita buat transaction, lepas tu ada keluar dekat dalam application tu untuk kita approve saja.
Dia tak ada dah. Dia ni keluar OTP 4 digit. Cuma bank Islam masih lagi. Cuma mungkin dah dia tengok pada kategori umur tu dia dah tak guna sistem OTP. Macam sekarang bank Islam masih lagi guna. Macam ceramah bank keuangan pula rasa juga. Okey, baik. Para jemaah dirahmati Allah, sambil-sambil lah selingan-selingan. Ilmu-ilmu orang kata benda yang lain lah. Okey, baik. Okey, baik. Selesai tajuk kita berkaitan dengan bab zakat. Okey, baik. Jadi kita masuk pada bab yang ke-6. Dosa yang ke-6 adalah dosa terhadap derhaka kepada kedua ibu dan bapa. Dosa kepada kedua ibu dan bapa. Okey, baik, dia saya. Okey. Nak keluarkan zakat tu berapa ya jumlahnya yang wajib keseluruhan 2.5 harta daripada harta tu. Okey, kalau daripada situ kira kalkulate 2.5 daripada harta jumlah yang kita ada tu. Lepas tu kira berapa amount dia, lepas tu kita keluarkan lah daripada tu. berapa jumlah yang wajib? 2.5%. Harga kita yang nisab dia. Nisabnya 2. Saya tak ingat lah sekarang punya ni latest. Saya kena tengok dulu. Kena tengok dulu dan kerujuk pada orang-orang yang lebih arif bagian zakat. Nanti saya cuba bagi tu. Oh, total jumlahnya lah. Dia kadang dia pun bergantung kepada harta duit yang kita ada tu. Dia makna kata jenis setengah orang ni berbeza lah daripada jumlah dia. Jumlah pendapatan dia keseluruhan tu kan. Lepas tu kalikan, lepas tu kira berapa dia punya total keseluruhan dia tu. Contoh 1 juta kan, kali dah dengan 2.5 berapa puluh ribu lah kena keluarkan. Ada gitu contohnya. Apa yang saya tahu, yang saya dengar lah, mesti ada jumlah tertentu baru boleh kita keluarkan zakat. Oh, faham. Dia punya cukup haul dia. Haul dia, al-nisab dia. Itu, yang itu kalau harta lain, kalau macam ternakan lain. Cuma itulah saya tak mendalami betul-betul buat zakat ni. Nanti saya cuba. Ya betul. Ya betul. Nanti saya ataupun kalau ada masa boleh juga terus refer pada zakat Selangor. Online pun boleh sekarang. Online ataupun call dia pun boleh. Boleh call bahagian zakat Selangor, tanya berapa dia punya ni haul nisab dia. Dia ikut negeri Ustaz. Ya betul. Zakat Selangor, kalau kita Selangor ikut pada zakat Selangor punya. Boleh tak kalau kita ambil kita contoh bulan Ramadan, jadi kita kira semua aset kita pada bulan Ramadan, sebab kadang-kadang kewangan lain, maknanya pendapatan lain pula dia punya cukup haul dia tu. Jadi senang kalau masih kita nak keluar zakat pada bulan Ramadan, kita ambil kira pada masa itu. Oh, nak ambil Ramadan punya. Cuma sebab kalau itu saja kalau untuk katakanlah okey itu banyak bahagian ni, bahagian apa itu pendapatan lain banyak. ya, dia tempoh lah kot, tempohnya tak cukup. Dia ni tempoh, dia melibatkan tempoh. Jumlah ya, tempoh dia. Jadi dia memang kena ada dia punya tempoh dia lah untuk nak tunaikan tu. Kena ikut, dia tak boleh. Kalau gitu memang rata-rata ramai akan terus tuju pada Ramadan punya. Dia kena ikut pada tempoh dia. Baik itu. Okey, baik. Tak apa, kita masuk sikit. Masuk sikit bab derhaka kepada kedua ibu bapa. Kita ambil sikit insya-Allah. Baik, derhaka kepada kedua ibu dan bapa, muka surat 31. Baik. Yang pertama sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil, kita urai daripada ayat ini dulu, berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baik, yang bermaksud Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya
atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan serta janganlah menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni bersopan santun. Hendaklah kamu merendah diri kepada kedua-duanya atas dasar belas kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka telah memeliharaku ketika kecil. Surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Baik, dalam bab derhaka kepada kedua ibu bapa, pada huraian yang lain menyebutkan di antara dosa yang berat sekali dalam kacamata syariat Islam, dan Allah murka terhadap mereka yang derhaka kepada ibu bapa, lebih lagi menderhaka kepada zatnya sendiri, sebagaimana daripada ayat yang dinyatakan tersebut. Namun menderhaka kepada kedua ibu bapa tidak akan terampun pelakunya selama-lama keduanya tidak mengampunkan terlebih dahulu. Kerana menderhaka kepada Allah itu ada harapan bagi mendapat keampunan daripadanya, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, dalam ayat ini yang pertama sekali Allah mengagungkan ataupun membesarkan tentang berkaitan adab kepada kedua ibu dan bapa. Nak tunjuk betapa bagaimana besarnya ketaatan kepada ibu bapa supaya tidak derhaka, disekalikan dengan perintah Allah berkaitan dengan apa dia, wa qada rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Selepas daripada itu, wa bil walidaini ihsana. Dia dalam satu ayat itu yang disebut walaupun ada huruf waw bermaksud dan. Ini salah satu di antara, kalau dalam bahasa Arab dia ada nama wawul ataf dan waw al-ma'iyah. Waw ataf bermaksud dan tetapi berbentuk berbeza dari sudut suruhan. Dan yang kedua waw ma'iyah. Waw ma'iyah ni ma'an bermaksud bersama. Walaupun dia perkataan tu ada waw yang bermaksud dan tetapi bersama. Contoh macam tadi, wa aqimus solat wa atuz zakat. Dirikanlah solat wa atu, dan tunaikan zakat. Maksud dia dan juga. Tetapi perintah itu bersama, bersekali. Contoh amar bil ma'ruf nahi anil munkar tadi pun bersekali ma'iyah. Dan termasuklah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah menyembah Allah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sembah selain Allah, dan juga berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa. Bermaksud perintah ini pun sekali besarnya dalam kehidupan kita. Ada jenis orang jaga solat tapi dengan mak ayah dia tak okey, pun tak bagus juga para jemaah sekalian. Ada juga yang di sebaliknya, hubungan dengan mak ayah jaga tetapi dengan Allah dia tak jaga, pun tak boleh juga. Bermaksud kedua-duanya. Cuma di antara kedua-duanya ini, ketaatan yang besar itu yang perlu dijaga adalah kepada kedua ibu bapa. Tapi kena jelas bagi faham. Kan benda ni yang bahaya ni. Jenis kadang setengah orang duk dengar separuh jalan. Makna kata dengan Allah tak besar, tak penting. Penting. Tapi nak sebutnya bila part hubungan kita dengan manusia, ibu dan ayah, ibu dan bapa itulah yang menjadi keutamaan yang besar. Sehingga kan reda Allah terletak pada reda ibu dan bapa. Mak ayah tak reda, Allah lagi tidak meredai dalam hidup kita. Mak ayah murka, ibu bapa murka, maka Allah lebih lagi murka dalam kehidupan kita. Macam itu maksudnya. Bukan nak kata dengan Allah ni tak penting, tapi nak sebutnya macam tu dihuraikan. Kalau dosa melibatkan antara kita dengan Allah, Allah akan ampunkan. Di antaranya dengan yang kita kenali, kita maklum, Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi dosa melibatkan manusia, yang mana manusia itu pula adalah ibu dan bapa, dia tidak akan terampun selagi mana tidak meminta ampun kepada ibu dan bapa tersebut. Lebih lagi melibatkan hati dan perasaannya. Tapi jangan bila sebut ini ada setengahnya ambil kesempatan, tak apa kita buat dosa, Allah akan ampunkan dosa. Kan? Dengan manusia tak apa, dengan manusia kena jaga lebih lagi. Bukan maksud demikian, tapi nak sebutnya begitulah perumpamaan untuk kita nak faham.
Sebab dengan manusia ni payah sikit. Kan manusia lagi-lagi mak ayah kan, bila kadang ialah dah sampai satu tahap usia, cepat terasa, cepat tersentuh dan sebagainya, benda-benda yang gini, anggaplah itulah satu-satunya dalam hidup dunia ni yang betul-betul kita nak kena jaga. Susah payah, penat macam mana sekalipun, itu sekali je. Habis dah mereka, tak ada dah. Kita nak dapat jaga sampai tahap gitu para jemaah sekalian. Jadi insyaAllah kupasan ni nanti kita akan sambung panjang lebar lagi dalam pertemuan yang akan datang. Cuma pertemuan akan datang ni macam ada ke tidak waktu 12 hari bulan tu, mengundi tu rasanya. Kan? Hari mengundi 12 hari bulan 8 whole kot. Sebab Sabtu kita ada yang free. Okey, boleh anjak lah kot pada minggu yang seterusnya. Tapi 12 tu memang tidak lah kan. Mengundi macam mana nak kerja kuliah mengundi sebenarnya, saya pun tak ada saya tu. Baik, tak ada ulang alik Kelantan, kena ulang alik. 11 10 kami malam hantar pergi Kelantan, lepas tu balik ke sini untuk mengundi sebab saya Selangor. Jadi orang rumah Kelantan, mereka nak kekalkan Kelantanan mereka. Dan nak pindah ke Palamat, sebut tukar dah sini. Tak tahu tak apa 5 tahun sekali je nak alamat sana juga. Kenalah ulang sana, lepas tu balik ke sini balik. Lepas tu nanti ambil lah hari Sabtu lepas mengundi, orang ni ambil balik. Tak apa, seronok. Suka berjalan seronok. Okey, baik. InsyaAllah kita berhenti setakat itu. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.